Tuan-tuan dan puan, saya nak share dengan anda, pernah tak anda berhadapan dengan situasi, kita cakap je dengan orang ni dia dah faham dah? Pernah? Alright? Nah, ataupun kita jumpa dengan seseorang ni, kita cakap dia tak faham. Oh, bos aku dia ni. Tapi kita tunjuk gambar, baru dia faham. Alright? Pernah tak anda dengar ataupun anda hadapi situasi? Ataupun tuan-tuan dan puan, kita cakap, dia tak faham. Kesian. Kita tunjuk gambar pun dia tak faham. Sangat kesian. Tapi kita suruh dia buat, baru dia faham. Alright? Jangan salahkan dia, sebab proses dia lain. Alright? Dan ada juga orang yang dia nak fakta. Aku nak tahu daripada mana kajian ni kau buat Boleh tak kau tahu? Boleh tak kau quote aku doktor mana yang buat kajian ni? Pernah tak kita jumpa orang-orang macam ni? Pernah. Okey, tuan-tuan dan puan, itu menandakan bahawa kita ada 4 jenis cara bagaimana kita memproses maklumat. Okey, orang-orang visual ni tuan-tuan dan puan, sedikit debrief. Mereka see things as picture. Mereka melihat sesuatu dengan gambaran. Orang-orang V ni. Berapa ramai yang V tadi? Alright. Jadi kalau macam kita nak convince orang-orang V ni, kita tunjuk poster, kita tunjuk gambar. Kalau kita nak close deal dengan dia, tak payah cakap je. Bang, saya ada produk. Kita tunjuk, suruh dia pegang. Ini produk kami 1, 2, 3, 4. Close deal, insyaAllah. Right? Dan mereka mengingat dengan create visual pictures. Alright? Mereka ingat dengan cara dia visualize dalam minda ni orang. Betul? Betul ke betul? Betul Alright. Dan mereka sangat pantas belajar. Dia fast learner. Orang-orang V. Dan orang-orang V ni dia mudah bosan apabila tak ada plan. Bosan tak ada buat apa. Itu orang-orang V lah. Kita faham. Dia mudah bosan apabila tiada plan. Mereka selalu menghargai masa. So, mereka suka start dan akhir dengan masa yang tepat. Dan mereka sangat suka big picture daripada details. Orang-orang V ni, kita jangan bagi dia details bang, nanti dia pening. So, kalau kita pendidik yang tahu anak-anak buah kita, anak-anak murid kita V, kita jangan bagi dia details, kita bagi dia big picture dulu. Alright, boleh? Alright. Dan ayat-ayat yang orang-orang V ni selalu gunakan, kalau anda perhatikan, ayat yang dia selalu gunakan, bayangkan. Puan, cuba bayangkan lah, cuba imagine lah. Orang-orang macam ni adalah orang-orang visual. Puan cuba imagine, semalam saya pergi MAEPS tau. Penat tau puan. Cuba puan bayangkan lah. Bayangkan. Ini adalah ayat-ayat yang mereka selalu gunakan. Dan mereka juga selalu menggunakan visualize. Visualize. Saya selalu visualize. NCS adalah satu seminar yang paling awesome. Contoh. Mereka juga selalu menggunakan show. Tunjukkan. Boleh awak tunjukkan saya tak? Boleh awak tunjukkan. Tunjukkan. Ini adalah ciri-ciri orang V. So, orang-orang yang bukan V, yang nak deal dengan orang V, dah tahu dah. Macam mana nak bagi dia message. Alright? Dan seterusnya, orang-orang V ni, dia suka guna perkataan fokus. Saya tak boleh fokus lah. Alright? Fokus. Dan mereka juga gambarkan, suka gambarkan. Saya sebenarnya suka gambarkan satu vacation yang best, macam tenang je. Dan saya suka gambarkan yang, gambarkan. So, bila anda liaise ataupun berkawan dengan orang-orang yang suka cakap gambarkan, imagine, itu adalah orang-orang V. Dan bila diorang suka, kita kan, okay bye, Assalamualaikum. Bila mereka say goodbye, ini antara cara kita nak detect dia, dia akan kata, see you later. Okay, see you later. Alright, ini adalah general kan. Okay, see you. See you soon. Itu pun perkataan orang-orang visual. Ataupun looking forward to see you. Itu bila dia nak say goodbye. First kali, okay, see you. See you adalah orang-orang visual. Ataupun see you soon. Ataupun looking forward to see you. Alright? Okay, orang-orang V? Orang-orang V, okay? Okay.
Alright, orang-orang A adalah auditory, memproses maklumat secara audio. Mereka peka terhadap bunyi. That's why kadang-kadang kita lihat ada orang yang boleh study dengan music. Alright, ini adalah orang-orang auditory. Mereka ingat apa yang mereka dengar words by words. Alright, dan orang-orang auditory ni tak perlu salin nota tuan-tuan dan puan. Tak perlu, dia dengar aja. Kita pun, asal kau tak salin? Suka hati akulah. Aku auditory. Contoh. Alright. Orang-orang A ni juga adalah storyteller yang bagus. Dia kalau bercerita, apa? So, kalau anda nak pilih orang-orang ataupun testimoni, ambil orang-orang A ni tadi. Confirm. Saya suka produk A, saya suka NECS ni sebab dia storyteller yang bagus. Alright. Dan selalunya, diorang akan selalu bercakap dengan diri sendiri bila buat kerja atau tengah concentrate. Contoh. Okay, faham. Dia tengah concentrate. Alright. Betul. Orang auditory dia macam tengah concentrate tu, dia bercakap dengan diri dia sendiri. So, kalau anda dengar orang macam ni, kita dah detect dah. Dia ni auditory. So, orang-orang auditory, macam mana nak sampaikan message kepada dia, jangan bagi gambar. Kita cakap saja. Dia dah faham. Alright? Dan ayat-ayat yang selalu orang-orang auditory gunakan bila mereka bercakap secara seharian, mereka akan kata, I dah kata dah. Cakap ataupun kata. I dah kata dah, jangan kata. Alright? Kata. Antara perkataan ataupun predicates yang mereka selalu gunakan adalah kata ataupun cakap. Yang seterusnya, bincang. Saya dah bincang dengan my boss. Alright, bila anda sebagai ketua unit, anda dengar staff anda suka cakap bincang, bos kita bincang jap. So, itu adalah orang-orang auditory. So, kalau anda nak bagi dia arahan, jangan gunakan gambar. Cakap saja dia faham. Dan selalunya mereka suka bunyi, mereka suka music. Dan bila mereka say goodbye, dia akan kata, okay, I'll talk to you later. Ataupun, okay, I call you later Okay, I call you. Orang-orang K adalah mempelajari sesuatu dengan membuat ataupun praktikal. Dia nak praktis dulu, baru dia faham. Betul ke betul? Alright. Selalunya bila mendapat satu task yang baru, diorang akan feel dulu. Like a boss, saya macam nak feel dulu. Bagi feel dulu. Alright? So boss, jangan, aku nak kau buat ni sekarang. Alamak, orang-orang kinestetik ni, ada kalanya dia akan terus buat. Ada kalanya macam, like the boss, saya nak feel dulu. Alright? Like. So dia akan feel dulu. Dan seterusnya, mereka sukakan sentuhan. Orang-orang kinestetik ni sukakan sentuhan. Kalau dia nak beli sesuatu, dia nak ada depan mata dia. Kalau anda nak approach orang-orang kinestetik, jangan bawa gambar. Kalau boleh bawa microwave tu, kak, ambil kak. Contoh. Alright, contoh. Dan ayat-ayat yang selalu mereka gunakan. Ayat yang selalu digunakan adalah rasa. Saya rasa kan. So kalau anda dengar orang-orang, saya rasa best lah NECS ni. Saya rasa best lah presentation Datuk Roslan, bersemangat. Betul? So bila anda dengar saya rasa, itu adalah orang-orang kinestetik. So mereka juga selalu menggunakan perasaan ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan. Saya gembira, saya teruja, perasaan. Saya tersentuh, saya sedih. Dan selalunya orang-orang kinestetik, jom together. Together tu ayat dia lah tu. Okay, dia selalu orang yang nak bersama-sama. Alright. Selalunya orang-orang kinestetik akan say goodbye dengan keep in touch. Okay, do keep in touch ya. Alright. Ataupun take care. Dia kan orang-orang perasaan kan? Dia kan orang-orang perasaan. Bukan perasaan. Orang-orang yang, that's why bila anda nak communicate dengan orang-orang K ni, anda sentuh je perasaan. Tuan-tuan, cuba anda bayangkan tu orang-orang visual. Anda tak rasa sedih tak? Rasa kinestetik, sedih tak? Sedih perasaan. So kita attack orang-orang kinestetik. Anda tak rasa sedih tak? Bila anda tak menguasai komunikasi.
Anda tak rasa sedih tak? Bila anak-anak anda lebih percayakan rakan-rakan mereka daripada anda. Cuba anda bayangkan. Okey, bayangkan itu adalah orang-orang visual. Okey, orang-orang D, ready D? Aku nak cakap ke tak nak tak ada. Okey. Orang-orang D selalunya memorizing, mereka selalunya mengingat step by step, sequence. That's why bila anda mendaftar di NECS, selalunya, boleh tak bagi saya macam mana cara nak mendaftar? Selalunya orang visual, kita bagi saja, okay, anda boleh mendaftar di www.seminarnecs.com.my. Tapi orang-orang D, dia nak tahu step by step. Macam mana step-stepnya? So that's why, kalau anda perasan, ada 3 langkah mudah untuk mendaftar. So 3 langkah tu kami tujukan kepada orang-orang digital. Betul ke betul? Alright. So, mereka memproses maklumat secara rasional ataupun logik. Kalau orang-orang K tadi, kinestetik, mereka memproses maklumat secara emotion. So, orang-orang D ni, dia adalah orang-orang logik. I tak kisah, you punya saudara ke meninggal, you punya mak ke sakit, I nak ada dekat atas ni, report ni pukul 10. Dia nak logik. Saya pun ada anak. Amboi, dia samakan. Saya pun ada anak, tapi boleh je siap. Itu orang-orang digital. Jangan marah dia. Dia memang memproses maklumat macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, cuba anda bayangkan, anda boleh faham bahasa dia dan anda boleh berbahasa dengan dia dan mereka suka anda. Alright? Dan mereka perlukan fakta ataupun kajian. Pernah tak anda berhadapan dengan customer anda? Ada HACCP. Sijil halal JAKIM ada tak? Kebanyakan ni orang nak fakta, kajian, scientific research tu adalah orang-orang D. Kebanyakannya academician adalah orang-orang D. So bila anda register ataupun membuat pembentangan di universiti, banyakkan fakta. So kita tahu audience kita adalah D. Alright? Dan mereka memerlukan masa untuk memproses informasi baharu. Ayat-ayat yang selalu mereka gunakan, boleh tak bagi detail pasal program ni? Detail. Mereka perkataan-perkataan ayat-ayat orang-orang D adalah detail. Boleh tak bagi detail? Ataupun macam mana proses pendaftaran nanti? Proses, dia nak tahu proses. Orang-orang yang biasa-biasa, dia kata, okay, akak daftar je, nanti akak sampai nanti, orang akan bagi tahu lah, okay. Tapi dia nak tahu detail, dia nak tahu proses. Boleh tak pukul 7 nanti kan, boleh tak bagi tahu proses dia? That's why kalau anda perasan dekat depan kita ada banting rasanya yang bagi tahu SOP. So orang-orang D ni bagus untuk buat SOP. Yes, betul. Dan mereka nak tahu langkah-langkah, step by step. Dia tak boleh jump to the conclusion. Dia kata, apa langkah seterusnya? So langkah. Step. Dan mereka juga ataupun ayat-ayat yang selalu digunakan juga adalah susunan ataupun sequence, turutan. Ini adalah ayat-ayat yang selalu orang digital gunakan. Dan since orang-orang digital ni dia logik, dia kurang sikit emosi, bila dia say goodbye, dia kata, okay bye. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pentingnya kita mengetahui communication self-assessment ataupun VAKD ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi anda satu case study. Anda pernah pergi showroom kereta, betul-betul? So, kalau anda perhatikan orang pergi showroom, dia tengok kereta, ada yang orang buka pintu. Buka pintu je. Dia buka pintu, dia tutup balik. Tup. Dia buka lagi. Dia tutup balik. Tup. Bagus. Dia pergi bonnet, dia bagi tahu salesman tu, bang, boleh buka bonnet. Dia buka bonnet, oh luas. Dia tutup. Tup. Dia suruh buka lagi. Dia tutup balik. Tup. Alright. Dia nak bunyi tu. Dia nak dengar bunyi. So, salesman yang power akan tahu, dia detect orang-orang ni adalah orang auditory. Dan dia tak akan buang masa untuk test drive. Alright. Dia tak akan buang masa untuk test drive. Dia terus, bang, masuk dalam kereta, dia buka sound system. That is how dia close deal dengan orang-orang auditory. Boleh? Seterusnya, orang yang kata, bang, color kereta ni ada berapa color Colors.
So ada tak anda yang berapa color berapa range color So orang-orang yang nak colors, orang-orang yang nak gambar ni adalah orang-orang visual. Jadi jangan buang masa untuk test sound system. Okay? Dan mereka akan lebih teruja bila banyak gambar. Banyak. Banyak. Tengok bang, ni biru memang terbaik. Biru. Ataupun anda tunjukkan, bang, biru ada kat sana. Jom. Kita tunjukkan dia live feed. Alright? Itu adalah orang-orang visual. Dia suka tengok gambar. Dia tanya color. Ada berapa jenis color, ada berapa range color. So, salesman yang power, dia akan kata, okay, ni processor dia adalah visual. So, dia akan tunjukkan gambar. Dan ada juga orang yang tengok kereta, dia buka pintu, dia masuk, dia tutup balik, dia pegang steering. Wow, dia pegang dashboard, babe. Dia pegang dashboard, wow. Dia tak beli pun, dia pegang je. Lepas tu dia pegang seat ni. Oh, alright. Lepas tu dia keluar, dia pegang body, the whole body tu. Dia pegang. Orang-orang yang terror dalam sales ataupun terror dalam VAKD ni, dia terus anggap itu sebagai orang-orang kinestetik. Dan dia tak akan buang masa untuk tunjukkan gambar ataupun buka sound system. Dan dia akan test drive. Betul? So, bila dia tengok macam ni, okay, bang, jom kita test drive. So, rate untuk close itu sangat tinggi. Alright, anda dapat sesuatu. Dan orang-orang, ada juga orang yang datang pergi showroom, dia akan tanya, bang, ataupun tuan, kereta ni, dia boleh pergi 1 kilometer berapa fuel consumption? Macam ramai je yang terkena. So, dia akan tanya, bang, berapa fuel consumption dia 1 kilometer? Berapa dia boleh pergi? Kalau fuel tank, berapa dia boleh pergi? Alright? So, orang-orang ini adalah digital. Orang-orang nombor. So, kita jangan buang masa untuk suruh test drive. Buang masa kita, babe. Ataupun buka sound system. Confirm tak close. So, kita bagi mereka data dan numbers. Kita compare dia. Kalau kereta A dengan kereta B, baik akan ambil kereta saya. Sebab fuel consumption dia daripada 0 ke 1 kilometer sekian-sekian. Kita bagi comparison in terms of numbers. Kadang-kadang pasangan kita, isteri selalu, bang, nanti pergi Giant, beli tepung, beras dengan ikan. Alright, saya ulang. Bang, balik nanti, abang singgah pergi Giant, abang beli tepung, beras dengan ikan. Abang beli tepung dengan beras je. Sebab mungkin prosesor dia adalah digital. So macam mana kita nak tambah baik, bagi tahu dia, bang, balik nanti singgah Giant, beli 3 benda. Alright, beli 3 benda. Tepung, bawang dengan beras. So, bila dia pergi Giant, dia beli tepung dengan bawang, bini aku kata dia 3. Dia akan call bini kita. Tadi apa satu? Mudah tak? Mudah tak komunikasi kita? Mudah tak komunikasi kita bila kita kenal orang punya prosesor?